Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Razi. Nombor pendaftaran saya 16DPM20F1060. Okey, apa yang kita nak buat hari ini, saya dan juga kawan-kawan saya akan buat pembintangan berkaitan kita orang punya business plan daripada report tu lah. Kita nak buat satu presentation yang untuk anda untuk lihat sendiri bagaimana proses dan juga perjalanan maafkan saya, perjalanan perniagaan kami untuk masa akan datang. Sebenarnya kami ada perniagaan yang kami nak sangat buat untuk capai satu mission yang kita nak buat. Okey, rancangan perniagaan kita, kami daripada syarikat yang kami akan tubuhkan bernama Wood Brew. Wood tu adalah kayu, brew tu buatlah, pembuatan kayu. Ini nama syarikat. Kita orang ambil nama ni berdasarkan kita orang punya produk yang kita orang hasilkan, iaitu produk utamanya adalah meja seberguna. Meja seberguna ni takkanlah daripada plastik, takkanlah daripada rumput, tanah-tanah. Tak nak kan? Meja ni mestilah daripada kayu. Jadi bila daripada kayu, mestilah ia kukuh. Jadi kita orang sangat mengharapkan wood, kita orang punya bahan mentah itu kayu, dititik beratkan dalam penggunaan dan juga pemprosesan pembuatan kita orang punya produk ni lah. Saya wakili pasukan saya Muhammad Haikal, ada lagi Syaiful Nazrin dan juga Azrina Wati, ahli kumpulan kami daripada kelas 3A. Dan insya-Allah kita lihat sedikit bagaimana kita orang punya pengenalan berkaitan dengan perniagaan kita orang. Okey, Wood Brew ni ditubuhkan pada belum didaftarkan lagi, tetapi kita akan tubuhkan. Jadi kita akan daftarkan secara rasmi berkemungkinan pada 1 Januari 2022. Okey, sebenarnya modal untuk kita buat perniagaan ni agak besar. Yalah, sebab produk pun dah nama produk kayu. Jadi kita tak boleh nak menganggarkan 1,000-2,000 logik tak logik. Jadi kita orang dah ada modal yang dikeluarkan oleh pemilik perniagaan ini sendiri, iaitu Encik Syaiful Nazrin. Sekejap lagi saya akan terangkan siapa Encik Syaiful Nazrin ni. Encik Syaiful Nazrin ni kita orang punya pengasas dan juga pemilik kepada syarikat kita orang. Okey, Wood Brew kita ringkaskanlah. Okey, Wood Brew ni sebenarnya adalah satu firma milikan tunggal yang kita daftarkan pada 1 Januari dan menerima modal sumbangan daripada Encik Syaiful Nazrin sekitar dalam 30,000. Ya, 30,000 satu jumlah yang sebenarnya kalau untuk menubuhkan sebuah syarikat ni 30,000 tu sebenarnya agak sedikit. Tapi bagi permulaan kita orang agak logik juga untuk kita letakkan modal sebanyak 30,000. Lagipun ini adalah modal. Kita tak harapkan sangat pinjaman. Ya, kita memang ada beberapa pinjaman yang mungkin kita dibuat oleh pemilik sendiri. Itu bergantung kepada pemilik. Tetapi modal ni adalah jumlah yang milik kita sendiri. Jadi kalau kita nak keluarkan modal terlalu besar, kita kena fikir untuk masa depan kita pula. Nanti nak kena bayar banyak kan. Okey, benda tu kita kalau boleh kita cuba elakkan, kalau boleh kita minimizekan benda tu, kita minimizekan dia. Supaya nanti tanggungan untuk masa depan dia akan jadi lebih mudah lah, macam tu cerita. Okey, didaftarkan. Okey, maafkan saya. Dan macam saya cakap lah, firma ni tujuan utamanya adalah mencipta perabot dan produk utama adalah meja seberguna yang dibuat daripada beberapa item lah. Okey, yang kita tahu untuk projek ni, untuk perniagaan kita ni, kita perlukan sebuah premis. Ya, premis ni satu benda yang sangat penting untuk ada dalam sebuah syarikat. Ya, sebelum ni kita memang buat projek kayu, kita semua meja ni semua berasal daripada rumah pemilik sendiri. Jadikan bengkel, situlah tempatnya jadi bengkel, situlah tempat untuk proses tempahan dan sebagainya. Semua dekat rumah pemilik. Jadi benda tu agak mengganggu privasi pemilik sendiri, dan kita sendiri memperuntuk mengeluarkan mungkin pinjaman lah untuk kita buat ubah sesuai premis kita yang kita nak buat di satu tempat ni yang kita dah pilih di Taman Kenari. Taman Kenari ni dekat sekitar Kulim lah. Lagipun kita orang berada di kampus Politeknik Tuanku Sultan Bahiyah Kulim. Agak memudahkan juga untuk kita berada di Taman Kenari, memudahkan urusan kita nak ke sana. Daripada proses tu kita buat penyelenggaraan tu sangat penting. Sebab penyelenggaraan ni lah terhasilnya satu buah premis yang, sebab kita kalau kita pergi tengok, contoh kita pergi kedai runcit kan, kita pergi kedai runcit mesti kita nak tengok kedai runcit yang macam cantik sikit, bersih sikit, dia punya fasiliti tu agak baik, baru kita rasa macam mahu kita nak pergi tempat tu.
berbanding kita nak pergi kedai runcit yang sebelah dia, yang mungkin agak fasiliti dia agak kurang, mungkin kita kurang berminat. Jadi untuk pembiayaan dan juga proses ubah sesuai premis ni dianggarkan sekitar 100,000, termasuk semua sekali lah kos-kos yang kita dah tetapkan dalam tu, fasiliti dah, perabot dan sebagainya. Penghasilan meja, ya, sebab ia adalah satu tempat untuk kita menghasilkan meja, dan premis tu sendiri kita akan jadikan dia sebahagian bengkel dan juga sebahagian jadi sebagai kedai. Ada ke kedai perabot ni? Mestilah ada, tak pernah tengok kedai perabot ke? Dan datanglah ke mana-mana lah. Paling besar sekali ada kedai perabot macam mana? IKEA. IKEA. Dan konsep yang kita nak buat ni adalah konsep yang sama, lebih kurang macam IKEA. Sebab kita nak buat satu perniagaan untuk buat meja, tetapi berkonsepkan buat sendiri. Ya, DIY lah, lebih kurang orang cakap macam tu lah. Buat DIY sendiri. Kita akan ada beberapa bahan-bahan mentah yang kita bekalkan dalam satu kotak lah, kita cakap dalam satu bungkusan, dan itu sendiri dia akan mengurangkan kos pembeli. Sebab meja yang kita akan buat ni agak, kalau kita pasang sendiri mungkin kos dia akan lebih tinggi, bergantung kepada kos-kos upah, kita akan campur semua benda tu. Tetapi meja ni saya fikir ramai nak, sebab kita ada benda-benda yang menguntungkan, sebab kita akan buat soket plug dekat situ, kita akan ada benda-benda yang fasiliti yang baik untuk sebuah meja itu. Jadi untuk kita mengurangkan kos kepada pembeli dengan cara buat DIY itu adalah satu idea yang sangat bagus untuk menarik lagi ramai pembeli yang menginginkan fasiliti meja ni. Saya fikir memang zaman sekarang memang perlukan sebuah meja untuk lebih-lebih lagi kita ni baru lepas pandemik COVID-19, ramai juga antara kita yang berada di dalam universiti, meeting sekali dalam company pun kadang-kadang memerlukan online. Dan itu adalah satu tempat kita letak laptop, kita letak file-file dan semua benda tu. Jadi tak hairanlah kenapa kami menitik beratkan meja sebagai produk utama kami. Baiklah, daripada apa yang saya serangkan tadi, kita akan lihat sedikit beberapa maklumat daripada pemohon, iaitu pemilik sendiri, iaitu Syaiful Nazrin, merupakan pemilik utama kita orang punya company. Dan saya dibantu, maafkan saya, Syaiful Nazrin dibantu oleh kita orang. Saya Muhammad Haikal sebagai pembantu am, dan juga Nazrin Awati. Kami berdua berkhidmat di bawah pimpinan Syaiful Nazrin sebagai pemilik. Cik Syaiful berasal daripada Padang Serai yang tidak jauh juga daripada Politeknik ni. Jadi senanglah untuk kita bawa daripada dia punya barang-barang daripada Padang Serai ke Taman Kenali. Kita orang punya premis yang kita akan buka, dan kita akan beroperasi pada 1 Februari 2022, insya-Allah. Doakan supaya projek dan juga apa yang kita rancangkan ini menjadi kenyataan. Baiklah, jenis perniagaan yang kita buat adalah kayu dan juga besi. Macam saya cakapkan tadi, penghasilan projek meja serbaguna, dan 100% adalah Bumi Putra, kita orang punya company. Dan sedikit saya ceritakan siapakah Syaiful Nazrin. Syaiful Nazrin bukan pemilik untuk company ini. Beliau merupakan seorang yang sangat hebat dalam kepimpinan. Beliau sangat memberi, sebab saya ni dah kenal agak lama dengan beliau. Beliau merupakan seorang yang sangat nakkan sesuatu tu, tetapi memerlukan kerjasama daripada kita orang. Yes, dia, sebab kita orang dalam satu grup dulu tak boleh nak berkomunikasi terlalu seorang-seorang kan. Dia perlukan kawan. Yes, jadi kita orang insya-Allah kita akan support kita orang pemilik, dan beliau sendiri saya kenal dengan idea-idea yang sangat bernas, membantu dalam pembikinan sesebuah perancangan yang akan cuba dilakukan. Berasal sebenarnya lahir di negeri Perak, sekitar Parit Bintang macam tu kalau tak salah saya, dan beliau menetap di Padang Serai. Dan umur ini yang pasti anda terkejut, seorang yang berkaliber tetapi masih berusia 19 tahun. Ini seorang yang kita harapkan dapat memberi satu inspirasi kepada anak-anak muda untuk usahawan-usahawan di luar sana. Dan sebagai seorang pengurus, beliau seorang pengurus di syarikat Woodbrew, kita harapkan beliau dapat membantu dalam meningkatkan komersial dan juga nama Woodbrew itu sendiri di persada ekonomi, tak kira domestik maupun global. Dan modal, saya respect, sebab kita orang, Azrina dan juga saya tak banyak sangat modal. Jadi Cik Syaiful Nazrin sendiri yang mengeluarkan modal sekitar 30,000 itu satu jumlah yang sangat besar lah. Jadi kita harapkan pengorbanan yang dilakukan oleh Cik Syaiful Nazrin ini
memberi satu inspirasi buat kita orang dan juga syarikat untuk terus ke depan lagi. Itu yang kita harapkan, dan 100% memang 100% daripada dia lah modal itu. Dan itu daripada saya, sedikit pengenalan berkaitan dengan Wood Brew. Agak lama juga saya bercakap, tetapi bagi anda untuk mengenal apa itu Wood Brew, saya teruskan lagi dengan saudara pemilik kita, Encik Muhammad Saiful Nazrin, untuk teruskan kita punya perbincangan. Assalamualaikum, nama saya Saiful Nazrin bin Muhammad Saufi dan nombor matrik saya ialah 16 DPM 20 F1033. Saya akan teruskan dengan aspek teknikal. Yang pertama ialah lokasi projek. Buat masa ini, penghasilan dijalankan di rumah pemilik, manakala perniagaan akan dijalankan di permis yang baru disewa di Taman Kenari Kulim yang sedang diubah suai. Dengan kadar sewaan sebanyak 1,200 sebulan dan tempoh sewaan selama 4 tahun, keluasan permis adalah 1,500 kaki persegi dan pemilik telah mengeluarkan wang sebanyak 3,600 sebagai bayaran 3 bulan deposit sewaan. Yang kedua ialah mesin peralatan kelengkapan yang akan dibeli dan diubah suai. Firma telah memutuskan untuk membeli peralatan-peralatan dan membuat ubah suai yang terdiri daripada perabot, mesin, rak simpanan berserta kos ubah suai yang bernilai RM70,000. Sebagai perbandingan harga, sebut harga daripada 3 orang pembekal telah diperolehi. Pemilihan pembekal di atas adalah berdasarkan sebut harga yang terendah dan tempoh sah sebut harga ialah selama 2 bulan. Yang ketiga, penggunaan bahan mentah utama dan pembekalnya. Stok awalan yang diperlukan adalah sebanyak lebih kurang 4,000, iaitu bersamaan dengan 1 bulan kegunaan. Syarat pembelian adalah secara tunai. Had minimum pembelian tidak dikenakan oleh semua pemilik dan harga barang direport amat stabil, di mana turun naik harga tidak mudah berlaku. Okey, saya akan teruskan dengan aspek pasaran. Yang pertama ialah ciri-ciri umum produk dan pengguna. Firma menjalankan perniagaan menjual perabot. Perniagaan firma termasuk membuat perkhidmatan mereka bentuk perabot mengikut cita rasa pengguna dari segi saiz, warna dan reka bentuk. Yang kedua ialah pasaran am. Kualiti sesebuah produk tersebut merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam membina kepercayaan pengguna. Oleh sebab itu, produk yang dihasilkan oleh firma ini merupakan pelbagai jenis perabot yang dibuat, iaitu meja serbaguna dengan pelbagai rekaan bentuk dan saiz serta warna yang menarik. Yang ketiga ialah sasaran pasaran firma. Pasaran sasaran adalah sekumpulan pelanggan dari lingkungan perniagaan. Pasaran tersedia yang boleh diservis, di mana perniagaan bertujuan pemasaran usaha dan sumber. Pasaran sasaran adalah sebahagian daripada jumlah pasaran untuk produk dan perkhidmatan. Firma ini lebih menumpukan pasaran di kawasan Kulim, seperti sekolah rendah, menengah, IPTA, pejabat-pejabat, Taman Serai Wangi dan Taman Mansuri yang kira-kira 1,000 orang pasaran pelanggan. Okey, seterusnya ialah strategi pemasaran firma. Strategi pemasaran yang baik dapat meningkatkan keuntungan dan mencapai objektif dalam perniagaan. Pelbagai aspek perlu dikenal pasti untuk melakukan pemasaran seperti produk, harga, tempat dan promosi. Antara strategi-strategi adalah mengadakan pameran rekaan terbaharu meja di beberapa kawasan tumpuan orang ramai. Pendedahan reka bentuk terbaru meja tersebut perlu diberi penekanan untuk mendapat kepercayaan pelanggan mengenali mutu dan kualiti produk. Selain itu, memperluaskan pemasaran produk menggunakan teknologi internet turut memberi impak. Dengan wujudnya teknologi seperti telefon pintar, komputer riba, tablet dan sebagainya menjadi akses yang paling mudah dan cepat terhadap pelanggan dan pengguna untuk mengetahui tentang firma yang menjalankan aktiviti perabot. Dengan menggunakan medium seperti blog, Facebook, Instagram dan sebagainya, sedikit sebanyak dapat memudahkan pelanggan untuk mengetahui lebih banyak dan lebih jenis dan reka bentuk meja yang disediakan. Firma juga menjalankan promosi member card, di mana setiap ahli akan mendapat potongan kelas ke atas bayaran perkhidmatan.
Dengan menjalankan strategi yang telah dikenal pasti di atas, firma dijangka akan mendapat berkembang dengan baik dan menambah pelanggan dan dapat memberi khidmat profesional yang efektif. Okey, bagi segi seterusnya persaing-pesaing. Firma dianggap sebagai bertuah kerana hanya mempunyai satu persaing terdekat sahaja, iaitu perabot Al-Madinah. Pesaing menjalankan perniagaan perabot yang lebih banyak pilihan dan ia sedikit menjejaskan perniagaan firma. Strategi-strategi yang telah dirancang di atas dijangka telah memadai untuk bersaing dengan pesaing ini. Seterusnya kita akan sambung dengan aspek pengurusan. Pada masa ini firma diuruskan oleh Encik Saiful Nazrin bin Muhammad Saufi sebagai pengurus. Beliau dibantu oleh 3 orang kaki tangan. Okey, latar belakang pengarah iaitu Saiful Nazrin. Okey, beliau berusia 19 tahun, berkelulusan diploma pengajian perniagaan daripada Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kulim, Kedah pada tahun 2023. Beliau sebagai pengurus besar bertanggungjawab dalam mengenal pasti dasar-dasar perniagaan, membentuk prosedur syarikat dan melaras pengurusan perniagaan untuk menjana keuntungan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan latar belakang pengurus. Okey, yang pertama ialah Muhammad Haikal bin Muhammad Razi. Beliau mempunyai pengalaman dalam bidang pemasaran selama 3 tahun. Di firma ini, beliau sebagai pengurus pemasaran bertanggungjawab melakukan aktiviti pemasaran dalam perniagaan dan mencari pasaran baru, merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi dan pengiklanan melalui media cetak dan elektronik. Seterusnya, Nur Azinawati binti Samsudin. Beliau merupakan mempunyai pengalaman dalam bidang akuntansi selama 2 tahun. Di firma ini, beliau sebagai pengurus kewangan bertanggungjawab membantu pengurus dalam menyediakan rekod-rekod kewangan syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azrinawati binti Jamshidin, nama metrik 16 DPM 20F1052. Saya akan meneruskan dalam aspek kewangan. Bagi jumlah harta untuk kos projek yang akan dijalankan, firma memerlukan sebanyak RM113,600 bersamaan dengan 100% modal baharu. Bagi jumlah tanggungan dan ekuiti untuk sumber pembiayaan juga menggunakan 100% modal baharu, iaitu RM113,600. Untuk pengiraan modal kerja setelah diambil kira kos bahan mentah selama 3 bulan dan tunai operasi juga untuk 3 bulan, jumlah keperluan modal kerja bersih adalah sebanyak RM39,000. Bagi prestasi yang dijangka, firma menjangkakan peningkatan sebanyak 5 hingga 10% untuk 3 tahun pertama. Firma dijangka dapat mencatatkan jualan sebanyak RM120,000 pada tahun pertama. Purata jualan sebanyak RM10,000 sebulan adalah bersesuaian dengan perniagaan yang masih baru. Syarikat dijangka mencatat keuntungan selepas cukai sebanyak RM50,870 pada tahun pertama. Operasi diikuti dengan RM55,957 pada tahun kedua dan RM61,552.70 pada tahun ketiga. Ini memberikan pulangan atas pelaburan yang amat menarik untuk bagi firma ini. Unjuran aliran wang tunai menjangkakan firma ini mempunyai lebihan wang tunai yang mencukupi untuk membayar faedah serta pokok pinjaman. Kedudukan unjuran ke atas nisbah semasa menjangkakan firma berkeupayaan untuk membayar semua hutang semasanya dengan selesa. Dengan ini, masalah ketidaktunaian dijangka tidak akan berlaku. Kedudukan unjuran titik pulang modal berada pada tahap 60% daripada jualan, menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh firma mempunyai nilai sumbangan yang tinggi. Firma juga telah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan projek. Bagi kekuatan projek, lokasi kawasan perniagaan yang strategik dan berhampiran dengan kawasan perumahan dan sekolah-sekolah memudahkan firma mencari pelanggan tetap. Selain itu, firma juga mempunyai infrastruktur yang lengkap. Firma juga memiliki modal pusingan yang besar untuk membuat tempahan yang besar.
Beberapa kelemahan juga telah dikenal pasti, iaitu wujudnya persaingan yang mempunyai perniagaan yang lebih lama dapat menarik pelanggan untuk bertukar angin. Situasi di mana pengusaha masih baru dalam bidang industri ini, maka pengalaman dalam menguruskan bidang ini mungkin memberi sedikit kesan. Oleh sebab itu, firma ini telah memikirkan jalan penyelesaian untuk mengatasi kelemahan tersebut, iaitu mempelbagaikan lagi reka bentuk dan meningkatkan kualiti produk sesuai dengan cita rasa pengguna. Pemilik juga akan mengikuti kursus-kursus kemahiran dalam bidang ini dan juga kursus peningkatan keusahawanan. Berdasarkan perancangan perniagaan dan unjuran pendapatan yang telah dibentangkan, pemilik firma ini yakin bahawa perniagaan yang diceburi ini akan memberi pulangan yang menguntungkan. Pemilik telah membuat kajian dan perancangan sistematik bagi membolehkan perniagaan berjalan dengan lancar. Oleh yang demikian, firma ini amat optimis yang perniagaan ini amat berdaya saing dan mampu berkembang di masa hadapan.